واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami dua ayat daripada surah An-Nisa, surah yang berkaitan dengan keadilan, dan Allah bawakan satu demi satu hidayah hadiah kepada kita semua untuk memastikan keadilan itu dapat dilaksanakan secara baik. Dan sudah tentunya kita masuk kepada juz yang ke-6 ini, Allah tambahkan lagi panduan untuk kita bersama membaca Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz Fazrul Ustaz. Alhamdulillah. Fazrul Fahmi Ismail Alhamdulillah. Dia kata duk Faz nama apa dia tak? dia Fazrul ada Fahmi kat situ. ada Fahmi kan, tengah-tengah tu. Tapi kalau di luar negara dulu Ustaz ya, dia jadi Fazrul Ismail je, pasal Fahmi tu jadi middle name. Tapi cabarannya bila letak Fazrul je, bila nama anak Maryam binti Fazrul sampai sini susah. Kena tukar balik nama tu kan, pasal Maryam binti Fazrul Fahmi. Fahmi tu ada ya. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah kita bersama pada hari ini. Panjang pula hari ini Ustaz ya. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kefahaman kepada kita Ustaz ya, dengan ilmu hikmah. Doa kita subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang pendek tetapi bermakna pada hari ini. Pada ayat yang ke-151, penegasan tentang kekufuran dan azab bagi mereka yang memilih-milih memisahkan di antara Allah dan Rasul. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-152, keimanan orang-orang mukmin dan apakah nikmat bagi mereka. Mari sama-sama kita membaca ayat 151 dan 152 daripada surah An-Nisa halaman 102 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul Fahmi bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmat Allah SWT. Apa khabar hari ini? Subhanallah, moga-moga terus sihat, terus dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala dan dibuka pintu-pintu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak silap Ustaz Fazal, ketika Quran Time 1 dulu, halaman ini berada sekitar 27-28 hari bulan 10. Dan saya duk belik-belik galeri gambar saya ni Ustaz Faz. Dia ada satu pengumuman PKPB Selangor Wilayah Persekutuan dan Wilayah Perutanan dilanjutkan 27 bulan 10 hingga 9 November. Masa tengah PKP tu. PKP. Ini masa tu pakai inilah face shield lah, mask dan sebagainya. Masya-Allah. Tapi kita nak kata rahmat Allah itu betul. Makna tak selama-lamanya begitu, dan sekarang Allah bagi peluang kita untuk kembali seperti biasa, dan itu sebenarnya ujian lah pada kita. Kalau macam hari tu memang 12 memang bersama Quran, sekarang ini barangkali ada sedikit lain lah. Ada sedikit lain. Tapi dan nak menunjukkan Allah ni berkuasa. Allah berkuasa. Hujung ayat 149 kita belajar sebelum ini, afuwan qadira. Allah berkuasa. Jadi macam sekarang cakap macam biasa balik semula, tak payah pakai face shield kan, dan Allah berkuasa untuk memaafkan, menukar orang yang silap menjadi orang yang baik sebenarnya. Masya-Allah, masya-Allah. Baik. Jadi Ustaz Fah, kita mula. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, mari kita baca dua ayat untuk episod kali ini, ayat 151 dan juga ayat 152. Sudah bersedia? Jom kita mula dengan murattal Hijaz. Tegas sikit Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-151 dan 152 pada hari ini, menyambung semalam Ustaz ya. Apabila kita melihat ayat yang agak panjang pada ayat 150, usaha untuk memisahkan antara Allah dan Rasul ya, membezakan, di mana kalau kita sudah pun lihat ayat-ayat sebelum ini bercakap tentang kalau seseorang itu taat kepada Allah, perlu taat kepada Rasul. Orang munafik akan membalas, dia kata apa Ustaz? Dia kata ta'ah. Kami akan taat. Tapi sebenarnya pada waktu malam mereka merancang untuk menggagalkan segala apa yang diusahakan, yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah menyatakan tentang mereka yang cuba memisah-misahkan ya, dia percaya pada Quran, tak percaya pada sunnah, ataupun percaya pada sunnah tapi sunnah tertentu dia tak nak ambil Ustaz ya, ataupun dia kata bahawa sebenarnya saya ini rasa Quran ini 1500 tahun yang lepas ini okey, tapi sekarang ni ini bukan untuk orang bisnes, bukan untuk zaman apa contemporary katanya ya. Kalau ada pendapat-pendapat begitu, kalau ianya diasaskan kepada agenda untuk memisahkan antara Allah dan Rasul, Allah menyatakan apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang kafir yang sebenar-benarnya, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami menyiapkan untuk orang kafir ini azab yang hina. Ini memang amat tegas Ustaz ya. Allah menyatakan perkara-perkara ini. Namun kita perlu faham sebenar-benarnya, katakanlah kita jumpa kawan kita, dia kata saya ni tak faham sangat lah hadis ni, saya tak berapa faham sangat, saya baca Quran je lah dulu kan. Kita jangan pula cakap oh ini anti hadis ni, ini mesti apa al-kafirina haqqan kan, ulaika humul kafiruna haqqan. Bukan, dia poinnya ialah kalau dia buat perkara begitu dengan agenda untuk memusnahkan akidah umat Islam ya, maksudnya bukan kerana dia tak faham, mungkin dia pun kurang mendengar sumber-sumber ilmu yang ada, tapi untuk dirinya sahaja, maka jangan pula kita gunakan perkataan ulaika humul kafiruna haqqan, kata engkau ni memang kafir betul-betul ni. Jangan cakap begitu ya. Kerana apa? Kerana ayat 150 itu merujuk kepada mereka yang yakfurun, itu maksudnya sentiasa ingkar Ustaz ya. Sentiasa ingkar, sentiasa ingin untuk membeza-bezakan Allah dan Rasul, untuk memecahkan, maksudnya ialah Allah okey saya terima, Rasul tak kan, ataupun saya terima Rasul tapi Rasul bawa risalah ini macam tak sempurna daripada Tuhan, betul ke Tuhan bagi Quran? Jadi dia mempersoalkan kepada Allah Quran, maka orang ini yang digelar sebagai al-kafiruna haqqan ya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, di hujung itu Allah menyatakan dan kami siapkan untuk orang kafir ini azab yang hina. Mengapa? Kerana dia menghina kepada Allah. Dia menghina kepada Rasul dan dia menghina kepada kebenaran yang dibawakan hadiah daripada Allah. Macam kalau katakan anak birthday Ustaz kan, birthday dapat telefon contohnya, dia tengok ni
telefon ni je, pop dia buat gitu kan. Kalau dia menghina hadiah ini, dia sebenarnya menghina Ya. kepada ayah dia kan. Ayah dia beli kan, harganya tak kisahlah berapa harga pun, tapi di sebalik hadiah ini adalah lebih penting lagi menghargai ayah. Jadi apabila orang kafir itu, orang-orang yang kufur kepada Allah ini tidak menghargai hadiah daripada Allah, namanya Quran. Dia mempersendakan pada hadiah. Hadiah ini apa ini 1,500 boleh lah kan tahun yang lepas. Zaman sekarang kita pakai daripada Harvard, daripada, kalau itu caranya dia menghina kepada Al-Quran, menghina kepada hadis, menghina pada Rasul, maka Allah menyatakan bagi mereka ini dah diberi hadiah mereka hina, jadi kita bagilah azab. Kan, pasal Allah beri puncak kepada hadiah dalam hidup kita ini adalah Al-Quran, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Ar-Rahman, Ustaz. Kan, Allamal Quran, Allah letakkan di tepi Ar-Rahman itu kerana itulah puncak. Bila tuan-tuan di rumah, berada di studio, kita diajarkan Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, itu adalah hadiah paling besar. Daripada siapa? Daripada Ar-Rahman. Kita akan lihat sebentar lagi apakah sambungan pujian Allah kepada orang beriman pula. Namun kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami dua ayat yang agak pendek saja. Dua ayat 151 dan 152. Namun lebih daripada itu, apa yang kita bincangkan, yang kita baca pada hari ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengelak daripada orang-orang yang kufur dan bagaimana agenda kufur itu boleh masuk ke dalam agama ini yang perlu kita beri perhatian. Dan ayat yang dibacakan sebentar tadi, ayat 151 Ustaz, bercerita tentang ayat 150, iaitu mereka yang benar-benar kufur itu, apakah aktiviti mereka. Aktiviti mereka ini kalau kita simpulkan mungkin ada 4-5 langkah Ustaz. Kalau orang yang ada agenda untuk mengkufurkan seseorang, mungkin dalam konteks satunya dia cakap bahawa Allah ni penyayang. Allah ni penyayang dan dia puji pada Allah dan dia tidak pemuji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat dia tak suka, dia tak suka. Selawat ni apa selawat ni? Puji Allah saja. Itu adalah langkah pertama dia. Dan itu sebabnya kita kena berhati-hati apabila kita masuk ke dalam sesuatu program, berinteraksi dengan mana-mana individu, mungkin nampak seperti beragama, tapi kita kena berhati-hati jangan sampai kita kagum pada orang tersebut, rupa-rupanya individu tersebut cuba memisahkan di antara yufarriqu bainallahi wa rusulih, di antara Allah dan rasulnya yang dinyatakan pada ayat 150 yang kita bincang dalam episod sebelum ini. Jadi yang pertama ialah dia kata Allah penyayang. Segala-galanya pasal Allah, dia kata kita ini adalah the chosen one ke, kita adalah umat pilihan, Allah akan menyayangi kita. Dia akan ulang perkara begitu. Tetapi dia tidak highlightkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada orang yang bercakap itu orang Islam ataupun kalau kita ambil motivasi daripada agama lain misalnya, ceramah-ceramah motivasi dia kata God love me kan, God love you, Tuhan mencintai. Kita rasa macam saya rasa aman, damai, tenang kan. Tetapi tak ada elemen Nabi itu, sudah tentulah kalau dia bukan Islam, tapi kalau orang Islam pun tidak membawakan sunnah Nabi, tidak membawa pada selawat, kepada perjuangan Nabi, maka ini adalah satu ideologi yang perlu kita berhati-hati. Langkah pertama. Langkah kedua, dia mula menolak hadis. Dia menolak hadis. Dia kata sebenarnya kita berpandukan pada Quran saja dah cukup. Pasal Quran ini wahyu daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Hadis daripada manusia. Itu daripada mulut manusia yang diciptakan. Jadi yang itu kita dah tahu dah bahawa ini adalah gerakan yang cuba untuk kufur kepada Allah. Dia tak kufur tetapi warusulih. Dia percaya kepada Allah ni kena mesti package sekali dengan kepercayaan pada Rasul, pasal yang pilih Rasul ni bukan kita kan. Yang pilihnya itu Al-Mustafa itu adalah daripada pencipta kita sendiri. Lebih kurang macam kalau bos dah pilih pekerja kan, mana kita kata saya tak suka pekerja tersebut kan, saya nak pilih sendiri. Kalau nak pilih jadi bos kan. Okey. Jadi bila Allah pilih, kita sebagai hamba menerimanya kerana kita dibekalkan ilmu dan apa fungsi Rasul untuk menjadi pembawa risalah cikgu kepada kita. Langkah ketiganya ialah dia tak tolak hadis Ustaz, tetapi dia tolak bahagian tertentu. Dia tolak kepada bahagian tertentu. Saya tak suka kalau Nabi ni Nabi ni bercakap dengan Abu Lahab ke, ataupun Nabi ni berhijrah ke, Nabi ini berperang. Dia tak suka yang bahagian-bahagian situ. Dia rasakan bahawa saya boleh terima Nabi tapi bukan semua. Ataupun saya boleh terima Nabi Muhammad tapi Nabi Musa, Nabi Isa tu bukan Nabi saya. Maka itu juga adalah gerakan seterusnya. Dia membawa kepada perkara tersebut. Dan langkah keempatnya, tafsir semula. Bila dah tak ada Nabi, siapa nak mentafsirkan agama ini? Bila baca ayat kan, kalau la yuhibbullahu al-jahra bisu' dalam ayat 148, kalau tak mengikut pada sunnah Nabi, maka dia kata jangan cakap perkara yang buruk ataupun terang-terangan. Jadi kita sebenarnya kena simpan semua jenayah yang dibuat oleh manusia walaupun menzalimi orang lain. Jadi dia cuba mentafsirkan balik semula perkara tersebut, ataupun dia cakap illa man zulim itu kalau yang dizalimi itu adalah ahli keluarga kita kan. Padahal sebenarnya Nabi walaupun ahli keluarga, dia kata walaupun Siti Fatimah mencuri, dia akan potong tangan juga akal-akal kan. Nak menceritakan betapa Nabi adil pada semua pihak dalam kehidupan. Jadi dalam hal ini ayat yang ke-151 kita nampak bahawa betapa Allah menyatakan al-kafiruna haqqa itu adalah satu karakter orang yang ada agenda. Maksudnya ada agenda untuk memusnahkan akidah,
berbanding dengan orang yang benar-benar beriman. Ayat 152 kita baca bersama Al-Fatihah Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan ayat 152 Ustaz Fazrul kan, dia Ghafurur Rahim. Kalau ayat 149 Afuwan Qadira. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Kalau 152 Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada beza tu. Wah, subhanallah. Maknanya nak delete tadi tu, Allah Maha Kuasa boleh delete. Betul. Hapuskan. Allahu Akbar. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita sama-sama nak baca ayat 152. Hati-hati huruf-huruf yang tarqiq ra, iaitu antaranya pada walam yufarriqu. Walam yufarriqu. Jangan kita baca walam yufarriqu. Itu Michigan. Marah orang Michigan. Tak maaf ya. Yufarriqu. Baik. Jadi kita cuba ayat 152, ibu ayah, kita cuba dengan taranum sabah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-152. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak Rasul-Rasulnya dan tidak membeza-bezakan di antara mereka, kelak Allah akan berikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah memuji pada orang beriman. Maksudnya orang beriman, harapnya kitalah orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Bukan sekadar Rasul, tapi Rasul-Rasulnya. Walam yufarriqu baina ahadim minhum. Jadi bila bercakap tentang Rasul-Rasul ini, bila cakap pada ahli kitab maksudnya, kalau kita percayalah, insya-Allah orang Islam percaya pada semua Rasul yang ada, tak ada masalah, tak ada isu. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Nabi Musa contohnya, bila mendengar ayat ini mereka tahu ini clue bahawa sila terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi orang yang percaya pada Nabi Isa contohnya, ada nabi akhir ini sila terima. Dan ini mesej kepada orang Yahudi, Nasrani yang mendengar ayat ini pada zaman Nabi. Pada zaman ini, kalau percaya kepada Rasul-Rasul, jangan diskriminate. Jangan diskriminasi. Yang ini saya percaya, yang sana saya tak percaya. Yang ini saya suka, yang ini saya tak suka. Tak boleh. Ya. Maka walam yufarriqu baina ahadin minhum ini jangan dibeza-bezakan. Satu, jangan dibezakan di antara Allah dan Rasul. Satu. Tetapi jangan dibeza-bezakan di antara Rasul-Rasul. Bila cakap dibeza-bezakan ini, bukan maksudnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tak ada beza. Tetapi yufarriqu ini maksudnya ialah dia menolak satu Nabi, menerima satu Nabi. Terima Nabi Musa tapi tidak terima Nabi Muhammad. Itu yufarriq. Ataupun dia terima Quran. Terima Allah ada Quran tapi tidak terima Nabi Muhammad ada sunnah. Ataupun bercakap tentang yufarriqu ini, saya suka surah Yasin, surah An-Nisa ni ada cerita pasal wanita, keluarga, suami, isteri saya. Tak suka sangatlah surah ni. Sampai kalau tak suka tu dah tak baca Ustaz ni. Segala peraturan yang ada dalamnya itu dia kata saya percaya tapi nak beramal tu saya berat sikit. Itu juga ya perlu diberi perhatian. Kerana apa? Kerana semua isi kandung Al-Quran ini perlu diambil, tak boleh ditolak walaupun satu huruf. Satu huruf pun tidak boleh tolak. Kalau ada yang kata saya tolak huruf apa? Huruf yang nun contohnya kan. Saya rasa mengapa nun? Itu tidak dibenarkan, apatah lagi kalau menolak mana-mana ayat. Kerana apa? Saya rasa bukan saya untuk ayat ini. Ayat ni saya bagilah orang lain apply, saya tak boleh. Maka
perlu terus mencari ilmu, itu tanda orang yang beriman kepada seluruh isi kandung Al-Quran dan juga hadis ini. Apakah balasan bagi mereka yang benar-benar tidak membeza-bezakan Quran dan sunnah di antara Allah dan Rasul, di antara rasul-rasul yang ada? Allah menyatakan ulaika saufa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Ada perkataan ghafurar rahima maksudnya dua nama Allah yang amat hebat dan ia memandu kepada kefahaman ayat 152. Apakah dia? Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. جاهينا وارزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okay, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okay, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okay. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Hidup di dunia banyak pancaroba, mujahadah kerananya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Kau ampunilah hamba-Mu ini, beratnya dosa kami. Yang masih belum bertaubat kepadamu, ampunilah dosaku. Jadi ini antara lirik nasyid Firdaus, kumpulan Firdaus, bertajuk keampunan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membuka pintu ampunan buat kita. Allah menunggu-nunggu sebenarnya Safas, hamba-hambaku kan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Menunggu untuk kita senantiasa memohon keampunan. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Kami bertaubat kepadamu ya Allah,
kami kembali kepadamu ya Allah. Kami menyesali akan dosa-dosa maksiat yang kami lakukan ya Allah. Moga-moga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kelalaian kita. Amin ya rabbal alamin. Tajwid kita hari ini banyak yang kita nak kongsikan, namun kita nak kembali seketika kepada Al-Fadhil Ustaz untuk word of the day. Oh, perkataan Betul pilihan. kan? Perkataan pilihan. betul. Oh, lama Baik, dah betul. balik daripada ni, lupa. Masya Allah ya. Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini. Perkataannya ialah wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Ya, perkataan yang kita ingin fokuskan ialah muhina daripada perkataan hana, iaitu rendah ataupun hina. 26 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, dalam surah Luqman, dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Al-Furqan. Dan bila bercakap tentang hana ini maksudnya macam ada kaitan dengan hina pula Ustaz ni. Ya, nak menceritakan bahawa bagi orang-orang yang menghinakan diri, hina hadiah daripada Tuhan, maka Allah kata pasal tak nak sangat hadiah, hina hadiah yang diberikan Rasul dan juga Al-Quran, maka orang-orang inilah yang diberikan azab. Tetapi kalau kita muliakan, tak pandai sangat Ustaz Quran ni kan, tapi kita muliakan orang yang pandai baca Quran, yang sentiasa berinteraksi dengan Quran. Ada orang yang menaja program-program untuk Quran. Ya, maka kerana memuliakan itulah yang Allah tawarkan pada ayat 152 yang kita baca sebentar tadi, dan kita akan tengok di hujung itu Ghafurur Rahimah, dua perkataan yang amat besar sebenarnya. Namun kita kembali semulalah pada tajwid kita. Kembali kita ya. Kembali hari ini. Baik, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, itu kalimah pilihan kita. Dan kita juga nak tengok kalimah-kalimah untuk ulang kaji tajwid kita pada episod kali ini. Fokus kita dalam ayat yang ke-151, dan saya kira ayat 151 ni dia pendek, dan insya-Allah hari ini semua dapat hafal satu ayat insya-Allah. Boleh baca jadi imam lagi. Okey. Iaitulah yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul kafiruna haqqan. Cuba 1, 2, 3 ibu ayah. Ulaik. Cuba. Mak apa tu ulaik? Rasa-rasa mak apa ibu ayah sekalian? Boleh komen dekat ruangan komen tu. Allah, lama lah Ustaz. ruangan pula. Mat wajib. Jadi panjang. Jadi kena hati-hati, jangan kurang daripada 4. Kan? Ulaik. Cuba. Ulaik. Aywah. Okey, kemudian al-kafirun, pada kalimah al-kafirun tu yang saya nak fokuskan pada huruf ra tu supaya tebal dia, kan? Jangan baca tipis. Ulaika humul kafiru. Firu, dia betul longgar, dia punya tipis. Firu. Humul kafiruna. Cuba. Humul kafiruna. Masya-Allah. Kemudian pada kalimah yang terakhir, iaitu dalam ayat tu haqqa. Ada setengah pembaca dia terkesan dengan tebal qaf tu, dia ha tu dah terkesan. Ulaika humul kafiruna haqqa. Orang mana baca tu? Ulaika humul kafiruna haqqa. Orang mana? Orang Terengganu lah, saya baca orang Terengganu kan. Orang Terengganu betul lah tu. Kan? Saya cakap ni. Orang Ustaz Faik bukan. Jadi ulaika, ula pergi mana? Ustaz dia kata cakap tak habaq kat kami lah. Bukan. Jadi kena hati-hati. Haqqa. Cuba. Haqqa. Bagus, alhamdulillah. Tebal dia qaf dia dan ha dia pedas. Baik. Seterusnya, yang ni kena hati-hati juga, bertemu huruf hamzah dengan huruf ain.
Kalau kita tak hati-hati, dia jadi macam ain je. Wa'tadna, dia tak jelas. Wa'atadna. Cuba. Wa'atadna. Bagus. Jelaskan hamzah dan juga ain tu kan. Wa'atadna. Huruf ain dia tergolong dalam kalangan huruf yang ada satu sifat tawassut kan. Dia tengah-tengah. Lin Umar, lam nun ain mim ra kan. Jadi ain salah satunya. Jadi dia bila tawassut ni dia tak boleh tersekat terus ataupun dia tak terlalu tersekat tak boleh, terlalu terlepas tak boleh. Wa'tadna tak boleh. Wa'tadna. Wa'atadna. Melepas pula. Terlepas, sorry minta maaf ya. Terlepas sangat pun tak boleh. Jadi qalqalah. Wa'ata tak boleh. Jadi hidup pula ain tu. Wa'atadna, cuba. Aywa, alhamdulillah ibu ayah sekalian. Dal qalqalah jaga wa'atadna. Dan yang terakhir azabam muhina. Yang ni baru ha pangkal rongga kerongkong kita. Kan ada kata ha bulat, ha simpul, ha dada, kan. Muhina. Jangan tertolak pergi atas muhi tak nak. Muhina. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Ayuh kita cuba menghafal ayat 151. Nanti ibu ayah bila dah selesai hafalkan contoh ataupun bila hafal sampai dekat haqqa, nak cuba ulaika humul kafiruna haqqa, cuba tulis ulaika humul kan bila kita tulis tu dia tambah lagi hafalan kita ataupun kita tengok je tak apa, kita tengok kita tulis salin ulaika, dia tambah hafalan kita. Mari kita cuba dulu hafal ayat 151. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ulaika humul kafiruna haqqan. 1, 2, 3. Ulaika humul kafiruna haqqan. Okey, sekali lagi. 4 kalimah aja. Ulaika humul kafiruna haqqan. 1, 2, 3. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Cuba jangan tengok. 1, 2, mula. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sambung sikit lagi. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Silakan. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. 4 juga. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Silakan. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Okey, jangan tengok. 1, 2, 3. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Masya Allah, tabarakallah. Daripada awal, ulaika. 1, 2, mula. Ulaika humul kafiruna haqqan. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, dapat hafal 100 ayat 151. Bukan tuan-tuan dan puan-puan saja hafal, abang kameraman pun hafal tak? Hafal. Tak tahu dia tengok skrin ke apa, tapi tak nampak tu, dia hafal tu, dia dengar. Safas
Oh, subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ibadah sekalian kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama ada kalimah-kalimah Allah dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita dapat kita hafal. Alhamdulillah. Kita nak berehat sekejap, jangan ke mana-mana. Kita nak kembali selepas ini. Ghafurur Rahima akan dikupas oleh Fadil Ustaz Fas. My Quran Time. Quran, salat, infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Usaini. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita melihat kepada ayat 151 dan ayat 152, bagaimana Allah menjelaskan ayat 151 itu sebagai satu amaran yang besar kepada mereka yang memilih jalan Al-Kafirun, sehingga mereka ini cuba untuk memisahkan, membeza-bezakan di antara Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, antara Allah dan Rasul-Rasul, dan juga di antara Rasul-Rasul itu dipilih-pilih. Ada kumpulan manusia yang percaya pada Nabi Musa, tak percaya pada Nabi Muhammad. Ada yang percaya pada Nabi Isa, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memisah-misahkan istipati daripada Quran, semua diterima, semuanya diterima daripada sunnah. Allah menjanjikan saufa yu'tihim ujurahum. Allah menggunakan perkataan ujurahum berbanding pada hujung ayat yang ke-146. Allah menggunakan perkataan ajran azima. Apakah bezanya? Kita baca dahulu ayat 152 untuk kita sama-sama memahami perkara ini, termasuklah perkataan ghafurur rahima bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, ayahanda bonda. Hati-hati, tadi kita dah bincang yufarriqu. Kali ini kita tengok sekali lagi pada kalimah yu'tihim. Yu'tihim, supaya kita tak tertolak kepada ain. Yu'tihim, saufa yu'tihim, hamzah. Mari kita cuba
ayat 152 dengan murattal taranum jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 152 di hujung itu Allah menyatakan ulaika saufa yu'tihim ujurahum, maksudnya Allah memberikan pada mereka kelak, saufa sama seperti hujung ayat 146 itu, saufa yu'tillah, Allah berikan kepada mereka, kepada al-mukminin ini ajran azima pada ayat 146. Tetapi pada ayat 152 ini Allah menggunakan perkataan ujurahum. Ujurahum maksudnya apa? Banyak pahala-pahala ataupun istilahnya banyak stream of income. Lebih kurang gitulah. Dia ada orang tu dia gaji dia 1 2 sumbernya banyak gaji dia. Jadi pahala ini ajra ini adalah gaji. Jadi Allah beri pahala ganjaran. Kalau ayat yang 146 ini ganjarannya, gajinya itu besar. Tapi di sini ada banyak gaji. Jadi bila kita combinekan dua kefahaman ini, maksudnya apa? Ada orang yang bila dia beriman Ustaznya, dia akhirnya dia nampak banyak peluang untuk dia buat amal. Kerja 1, kerja 2, kerja 3, amal 4, amal 5, amal 6, semua itu ada dia punya peluang-peluang pahala. Tetapi kalau setiap peluang pahala, yang ini income-nya RM2, yang ini RM3, yang ini RM4, dapatlah income kan. Tapi kalau kita nak yang stream pertama, ini nak dapat RM20,000, dia kena dirujuk kepada ayat 146, iaitu apa? Kena bertaubat, islah, berpegang pada Allah dan ikhlas. Bila dia mengikhlaskan diri, maka ajra yang satu itu jadi azim. Yang kedua pun jadi azim, jadi yang besar campur besar, jadi super besar maksudnya. Jadi ini ada asasnya kepada apa? Iman. Orang yang berasas yang iman pada Allah dan Rasul, dia mendapat idea, mendapat ilham, petunjuk untuk melakukan pelbagai bentuk amal. Kalau dia tidak beriman pada Allah dan Rasul, maksudnya dia pilih-pilih Ustaz ya. Dia tak percaya pada Rasul, dia mungkin tak nampak bahawa sebenarnya tempat buat pahala ialah dengan beri salam. Tempat beri pahala yang banyak ialah dengan beri makan. Tempat beri pahala ialah dengan cuba mendamaikan manusia. Dia tak nampak sangat sunnah Nabi buat macam mana dalam hidup itu, ataupun zikir pada waktu petang, waktu malam, pada waktu pagi bangun, baca doa. Dia tak tahu. Takkan semuanya dia nak rujuk pada Al-Quran. Memang Al-Quran memberikan panduan, tetapi detailnya itu, dia punya panduannya itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solat contohnya, Allah suruh kita dirikan solat, tapi Nabi beritahu solat sunatnya ini itu, banyak peluang, banyak jalur untuk berbuat amal, sehingga kan dia punya gaji pun banyak, ujurahum. Tetapi kalau imannya tidak kuat, kesannya ialah bila dia tidak beriman pada Allah dan Rasul dan dia mengasing-asingkan, akhirnya dia kata bahawa buat pahala ialah dengan solat. Buat pahala solatnya wajib saja. Sembahyang sunat tahajud, okey, dia tahu ada dalam Quran. Kalau sunat taubat, dia tak tahu. Kan? Dan dia pun tak tahu apakah surah-surah yang dibacakan pada solat subuh, Jumaat, surah apa. Dia tak pelbagai. Kerana apa? Kerana dia tidak beriman kepada Rasul. Dan di hujung ini, Allah menyatakan, wa kanallahu ghafurar rahima, dan Allah ini maha pengampun, kerana walaupun orang itu beriman, dia mungkin buat silap Ustaz. Dia mungkin buat silap. Pasal orang beriman, dia buat silap dalam kehidupannya, tetapi bukan silap dari segi akidah.
yang Allah nyatakan pada ayat 151. Ayat 151 itu silap dari segi akidah sehingga kan dia memisah-misahkan tidak percaya kepada sebahagian daripada peraturan dalam Quran ataupun daripada sunnah, itu silap daripada akidah. Tetapi silap dalam kehidupan, ya, mungkin dia buat dosa sana sini, terumpat, termakan perkara yang tidak halal ataupun marah melampau-lampau, semua sumber-sumber dosa itu Allah kata Allah Maha Pengampun. Ya, dan di hujung itu rahimah, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kerana apa? Satu, penyayang ini kerana Allah bagi petunjuk pada orang beriman. Ya, yang keduanya Allah menyayangi kerana Allah memberi taufik. Biasa kita cakap wabillahi taufik wal hidayah, kan? Dia sebenarnya hidayah datang dulu, ya, taufik kemudian. Ya, iaitu apa maksudnya? Iaitu taufik ini kita dapat hidayah My Quran Time. Dapatlah pencerahan, dapat ini iklannya, TV 9-nya, TV Hijrahnya, RTM-nya apa. Tetapi kadang-kadang nak buka TV tu, baru nak buka je terbuka channel sukan. Kan? Pukul 12 ke pukul 2, akhirnya tengok sukan je sampai ke sudah. Ya, bola contohnya kan. Pukul 3 pagi kan ataupun 4 pagi. Tapi ada makcik yang buka pukul 4 pagi tengok sukan, dia tukar nampak pula My Quran Time. Itu namanya taufik, bila dia memilih untuk melakukan ibadah yang diberi hidayah awal tadi. Itu sebabnya mengapa kita perlukan hidayah, pencerahan, tapi lebih daripada itu kita perlukan taufik kerana ia kongruen, konsisten dengan apa yang Allah inginkan dalam hidup. Pasal kadang-kadang Allah inginkan begini, tapi kita nak yang benda lain pula. Ya, taklah salah tengok tu kan, kan? Tapi maksudnya ialah apabila ada keutamaan, ianya disusun dengan cara yang terbaik. Baik. Dan yang ketiganya ialah tanda Allah ini sayang bila Allah mengampunkan kita, Ustaz, ya. Dengan rahmat Allah kita terjauh daripada api neraka dan diizinkan masuk syurga. Itulah rahimah. Itu kesan daripada apa? Iman. Iman sahaja pun boleh mendatangkan ganjaran pahala, ya. Belum lagi kita bercakap tentang amal. Ini baru iman, nak menceritakan betapa Allah amat menitik beratkan asas foundation. Iman ni foundation. Kalau foundationnya okey, lepas tu bangunan amalnya itu akan jadi kuat. Tetapi kalau katakan iman tidak kuat, kita beramal waktu semangat, bila sakit dia dah mula Allah, betul ke engkau ni sayang aku ya Allah. Bila dia dah mula persoalkan itu, akhirnya tak nak sembahyang. Ada orang bila dia susah sikit dia tidak mahu derma lagi. Bila susah sikit tak nak dah dengar Quran time ke, tak sempat dah. Kan, pasal sibuk lah ya Allah. Kan, dia sekarang kena cari duit. Quran tu kemudian sikit balik. Jadi perkara-perkara tersebut bila dia tahu bahawa ya Allah, aku percaya pada Quran ini. Kalau dulu waktu PKP aku sudah pun terkesan dengan Quran, menenteramkan jiwa ini bila ada banyak kematian, saya juga akan terus istiqamah pada Quran ini kerana iman saya ini telah dibina dengan amat kuat sekali. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita beriman dengan seluruh Rasul dan tidak membeza-bezakan antara mereka. Yang pertama. Yang kedua, pilih jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Dan yang ketiga, kita menghargai adanya nikmat Al-Quran dan bertambah cinta terhadap para Rasul. Dua-dua ini adalah hadiah besar daripada Allah. Jangan dihinakan, jangan diketepikan ataupun istilahnya Ustaz, kalau ada masa. Ya, kalau ada masa. Jangan gunakan kalau ada masa, tapi berilah masa kepada Rasul dan pada Al-Quran kerana kita tahu bahawa dua-dua Rasul dan Quran ini hadiah, memberi syafaat apabila kita sampai di akhirat nanti. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita sentiasa berada pada asas iman yang kuat pada setiap masa bersama Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Rahman, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah iman kami ya Allah, agar ianya senantiasa bersih dan juga segar mengingatimu ya arhamar rahimin, mentaatimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan orang-orang di sekeliling kami orang-orang yang membawa kepada bersihnya dan baiknya iman kami, meningkatnya iman kami kepadamu ya arhamar rahimin.
Jauhkan kami ya Allah daripada perkara-perkara yang boleh menjauhkan, merosakkan iman kami terhadap-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan menyumbang dan juga memberikan idea, menghubungkan dengan jaringan untuk kita sama-sama melebarkan lagi jalan keimanan yang dibawakan oleh Al-Quran. Moga-moga itulah salah satu jalan untuk kita mendapat pahala ajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod dan ayat baru pada masa akan datang pada hari esok insyaAllah. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insyaAllah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين